الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا موفقا في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin musna'an rahmatullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita bertemu untuk siri yang ke-14 bagi meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usul fiqh. Kita akan menyambung dari kitab pengarang Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An-naskh nasakh telah sampai pada kali ini pembahasan tentang nasakh, iaitu nasakh ini dari segi bahasanya adalah al-izalah. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah, dan adapun nasakh maknanya dari segi bahasa adalah al-izalah, iaitu menghilangkan. Dia adalah masdar kepada kataan azala yuzilu, al-izalah menghilangkan, azala. Contoh dari percakapan Arab, kata-kata Arab, kata orang Arab ialah nasakhatis syamsu adh-dhilla idza azalathu. Matahari itu menasahkan bayang-bayang. Makna nasakh di situ adalah bila dia menghilangkannya, melenyapkannya. Itu makna nasakh dari segi bahasa. Tapi ada makna yang kedua, ada juga dinaqalkan dari segi bahasa. Makna nasakh ni juga adalah waqila ma'nahu an-naqlu, dan dinaqalkan juga, dikatakan juga makna nasakh ni adalah an-naqlu, iaitu diambil daripada kata-kata daripada percakapan ataupun ucapan iaitu nasakhtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltuhu. Aku menasahkan apa yang ada dalam kitab ni, iaitu bila aku menaqalkan, iaitu aku copy, aku salin kitab ni. Hanya makna di sini adalah menyalin. Makna kedua dari segi bahasa adalah menyalin. Okay, dan nasakh ni dari segi berlaku atau tidak nasakh ni, dan keharusan dia, iaitu benda ni dari segi akal, keharusan akal macam mana. Dan nasakh ni sebenarnya berlaku sebagaimana agama syariat Nabi Muhammad SAW ini telah menasahkan, ataupun syariat Nabi Muhammad SAW ini telah menasahkan syariat-syariat Nabi sebelum dia. Itu tanda ataupun berlakunya nasakh itu ialah realiti agama kita ni ataupun syariat Nabi Muhammad SAW ni menasahkan syariat sebelumnya. Dan ianya dari segi akal, dia adalah harus dari segi akal dan juga syarak. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada ta'rif
nasakh ni dari segi istilah, wa hadduhu, dan ta'rifnya ataupun hadnya, al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi thabit bil khitab al-mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Dan ta'rif nasakh ni dari segi istilah adalah al-khitab. Khitab di sini adalah perintah Allah dan Rasul, yang mana menunjukkan ad-dallu, yang menunjukkan bahawa telah diangkat hukum yang telah sabit dengan perintah yang sebelumnya. Raf'ul hukmi sabit, yang telah sabit dengan perintah yang sebelumnya, al-mutaqaddim, yang telah lalu. Ala wajhin laulahu lakana thabitan. Hanya kalaulah tidak kerana perintah yang datang lewat sikit ni, iaitu perintah yang mengangkat hukum perintah sebelumnya ni, perintah yang sabit sebelum ni. Dan kalaulah tidak kerana datangnya perintah yang baru ni, hukum yang didapati daripada perintah yang lama tu kekal, tidak berubah. Tapi bila datangnya perintah yang kedua ni, lewat sikit ni, dia telah angkat hukum bagi perintah yang angkat hukum bagi hukum yang kita dapati daripada perintah yang pertama telah lalu. Ma'atarakhihi anhu, maknanya perintah yang kedua ni datang lewat, datang sesudah perintah yang pertama. Itu dari segi istilahnya lah. Hanya ada dua kat sini, ada dua perintah. Perintah yang pertama, perintah yang lalu, dan perintah yang kedua, perintah yang baru. Hanya dua-dua perintah ni mengandungi hukum. Ya, perintah yang pertama itu ada hukum, perintah yang kedua ni ada hukum. Perintah yang kedua ni telah hukum perintah yang kedua ni telah membatalkan ataupun mengangkat hukum yang ada pada perintah yang pertama, dan kita akan lihat melalui contoh-contohnya nanti. Okay. Kemudian kita tengok kat sini. Okay, dan kita akan tengok kat sini kita akan tengok melalui pembahagian nasakh ni dari segi apa. Kemudian aqsamun naskhi bi'tibari al-mansukh. Kata pengarang, aqsamun naskhi bi'tibari al-mansukh, pembahagian nasakh dari segi mansukh. Mansukh ni yang dinasahkan. Okay. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Dan harus boleh harusnya wa yajuzu naskhur rasmi. Boleh harus nasakh rasmi. Rasmi adalah apa ni, teks lah. Itu al-khitab lah. Naskhur rasmi wa baqa'ul hukm. Hanya teks dihilangkan dan kekal hukum. Dan teks tak ada dalam, contohnya dalam Quran, ayat tu tak ada, tapi hukum yang daripada ayat yang dah tak ada tu kekal. Itu yang
Yang pertama, yang kedua naskul hukmi wa baqa'ur rasmi. Yang kedua, nasah hukum diganti, dihilangkan, tapi ayatnya masih ada dalam Quran contohnya, ataupun boleh berlaku juga, uh, harus nasah kedua-duanya sekali, nasah hukum dan nasah teks sekali. Jadi kita akan tengok contoh-contoh dia. Kita akan tengok. Dan okay, kita tengok contohnya adalah syaikhu wasyaikh. Untuk nasakh yang pertama tu nasakh naskul rasmi, itu menasahkan ayat Quran, lafaz Quran tu. Contohnya adalah syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Okay. Lafaz ni ataupun ayat ni dulunya ada dalam Quran, tapi dah diangkat, dinasahkan, tapi hukumnya kekal. Kata Sayyidina Umar, kata fa inna qad qara'naha, yang mana hadis ni diriwayatkan daripada Imam Syafi'i dan selainnya. Maknanya dalam hadis diceritakan bahawa adanya ayat ni, ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu ni, ayat yang mana asy-syaikh wasy-syaikhah, maknanya syaikh ni lelaki lah, dari segi bahasa lelaki yang tua, tapi maksud di sini adalah yang orang yang sudah berkahwin, muhsan. Hanya dua orang muhsan ni, lelaki dan perempuan ni, kalau berzina direjamlah, farjumuhuma albattah. Dalam Quran pernah ada ayat ni, dan pernah dibaca, pernah wujudlah dalam Quran, tapi bila ianya dinasahkanlah, akhirnya tidak diletakkanlah, bila hanya ada qarinah ataupun ada petunjuk bahawa ayat ini telah berlaku, ataupun ayat ini telah dinasahkan. Ni kita dapat tengok daripada perkataan Umar ni, qad qara'naha, telah kami baca, pernah kami baca. Fa inna qad qara'naha. Dan maksud ayat di sini adalah asy-syaikh dengan asy-syaikhatu ialah itu orang yang sudah berkahwin. Okay. Dan itu contoh bagi nasakh ras, iaitu lafaz Al-Quran, tapi hukum dia kekal. Yang kedua, naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Dan yang kedua, naskhul hukmi baqa'ur rasmi, nasakh hukum wa baqa'ur rasmi. Hukum dinasahkan, tapi lafaznya masih ada. Hukum bagi lafaz tu dah tak ada, tapi lafaz ada
Al-Quran dikekalkan. Contohnya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghairu ikhraj. Ayat ni telah dinasahkan dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Maksudnya ayat yang pertama, siapa yang kematian suami, iddahnya adalah tahun, ilal haul. Tapi datang ayat yang kedua, ayat yang datang lewat daripada ayat yang pertama ni, menggantikan hukum pada ayat yang pertama tu, iaitu yang 4 bulan 10 hari saja. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Maknanya iddah bagi isteri yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari, yang mana sebelumnya adalah setahun. Di sini disebutkan kenapa faedah kekalnya lafaz, tapi hukum bagi lafaz sudah tak diguna. Ia sebenarnya adalah nak menunjukkan bahawa dia kallah ni, hamba Allah ni mengingati nikmat Allah terhadap mereka. Maknanya Allah telah mengurangkan, meringankan hukum kat sini. Maknanya daripada setahun tukar jadi 4 bulan 10 hari. Ini adalah satu keringanan lah daripada Allah, keringanan hukum daripada Allah supaya kita mengingati nikmat ni lah. Okay. Itu nasakh hukum. Tapi lafaz hukum ada, rasm ataupun lafaz Quran tu ada. Okay. Ataupun wa naskhul amrayni ma'an. Contohnya hadis daripada Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana fi ma nazala 10 rada'atin ma'lumatin yuhrimna fanusikhna bi 5 ma'lumatin yuhrimna. Okay. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada dalam Quran ayat yang telah turun ni, iaitu 10 rada'at ma'lumat, maksudnya 10 susuan, 10 kali menyusu mengharamkan, iaitu apabila cukup 10 susuan, ibu susuan tu dia jadi haram lah. Haram di sini adalah haram berkahwin lah. Ibu susuan tu, anak ibu susuan yang lain tu akan jadi macam adik-beradik susuan. Itu pernah turun ayat yang begitu, tapi kemudian digantikan, dinasahkan dengan 5 susuan saja. Maknanya cukup 5 susuan saja dah mengharamkan, dah jadi mahram dah. Mahram dari segi susuan. Dia akan jadi ibu susuan bila cukup 5 kali susu, 5 kali susuan. Menyusu 5 kali cukup. Dan hukum dan lafaz kedua-duanya tak ada. Maknanya hukum 10 kali susuan ni baru jadi ibu susuan, hukum dah tak ada, dan ayatnya ataupun lafaz pun dah tiada. Ini maksudnya telah dinasahkan
kedua-duanya sekali menaskhul amrayn ma'an, iaitu dinasahkan hukum dan lafaz. Ar-rasm. Itu nasakh dari segi al-mansukh. Nasakh dari segi al-mansukh, iaitu yang dinasahkan. Kemudian kalau kita tengok pembahagian yang lain juga, nasakh ini boleh dibahagikan kepada nasakh yang ada gantian dan nasakh yang tidak ada ganti. An-naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Jadi kita tengok contoh yang pertama, nasakh yang ada ganti, ada gantian. Contohnya di naskhu istiqbali Baitul Maqdis biistiqbalil Ka'bah. Maknanya telah dinasahkan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis dan diganti, ada gantian hukum menghadap kiblat ke Baitul Maqdis ini digantikan dengan hukum menghadap Ka'bah. Itu maksudnya nasakh yang ada gantian. Dan yang kedua, nasakh yang tidak ada gantian ialah contohnya adalah memberi sedekah kalau kita nak, pada zaman sahabat dulu, memberi sedekah kalau nak berbicara dengan Nabi secara munajah, secara bersendirian dengan Nabi. Dalam Quran, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Kalau kamu nak berbicara dengan Rasul SAW, keluarkanlah sedekah. Dia dinasahkan dengan sedekah ni, akhirnya hukum wajib sedekah ni, kalau nak berjumpa bercakap dengan Nabi ni, telah dinasahkan. Dinasahkan dengan tidak ada gantian. Maknanya akhirnya siapa yang nak berjumpa tak perlu keluarkan sedekah. Boleh pergi jumpa Nabi SAW. Dah tak adalah hukum wajib keluarkan sedekah kalau nak jumpa dengan Nabi. Dan nasakh juga boleh dibahagikan kepada nasakh yang diganti dengan gantian yang berat dan gantian yang ringan. Contoh diganti dengan gantian yang berat ni lah puasa Ramadan lah. Puasa, kewajipan puasa pada bulan Ramadan ni sebenarnya sebelum kewajipan puasa ni, kita diberi pilihan sama ada nak berpuasa ataupun bayar fidyah. Tapi pilihan ini telah dinasahkan dengan kewajipan berpuasa. Tak ada pilihan kecuali yang uzur tu lah. Maknanya orang yang mampu masa diberi pilihan ni, semua orang yang mampu puasa ke, orang yang uzur puasa ke, diberi pilihan untuk berpuasa atau bayar fidyah. Kemudian hukum ini, maknanya pilihan yang ada ni dah dibatalkan, dah diganti dengan gantian yang berat, yang lebih berat lah. Iaitu pilihan, ada pilihan dengan tak ada pilihan. Maknanya tak ada pilihan itulah yang lagi berat. Digantikan dengan kewajipan berpuasa. Itu nasakh yang ada gantian yang berat
yang diganti dengan gantian yang berat, dia ada nasakh yang diganti dengan gantian yang ringan. Contohnya dalam ayat yang menunjukkan wajib bersabar dalam ketika berperang, hanya kalau bilangan umat Islam yang ada 20 berhadapan dengan 200 orang musuh, maka wajib bersabar. Wajib bersabar. Terus meneruskan inilah penentangan firman Allah, in yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Maknanya Allah kata, dan ayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa boleh, dia menunjukkan wajib bersabar kalau bilangan mujahidin 20 orang boleh mengalahkan 200 orang musuh. Hanya nisbah dia adalah 1 lawan 10 kan. Nisbah dia adalah 1 lawan 10. Wajib kekal menentang. Kenapa? Kerana maksud daripada jihad ni lah mengalahkan. Ya, kita bila ada suruhan jihad ni, maksud daripada suruhan jihad tu ialah bila menentang tu ialah kita memenangilah, kita ada ghalabah ke atas musuh, kita ada kita mengatasi musuh lah. Itu yang kita disuruh, maksud dalam perang tu ialah mengatasi musuh. Maknanya kalau bilangan kamu ni 20 orang, kamu boleh kalahkan. Allah seolah-olah mengatakan tu seolah benda tu pasti berlaku, dan dari sudut yang lain wajib bersabar dengan bilangan yang nisbah yang 1 dan 10 tu, kamu kena bersabar. Kemudian digantikan dengan ayat fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Ya, kalau ada bilangan kamu 100 orang, nescaya kamu boleh mengalahkan 200 orang musuh. Maknanya nisbah dia adalah 1 lawan 2. Ini adalah keringanan. Maknanya berlaku nasakh kepada gantian yang lebih ringan. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Ya, berlaku keringanan lah. Ini adalah nasakh pada gantian yang lebih ringan. Okey, muslimin dan muslimat yang Allah sekalian, terusnya kita akan lihat jenis-jenis nasakh dari segi an-nasikh. Hanya bahagian nasakh ni dari segi yang menasahkan, maknanya yang menggantikan ataupun yang membatalkan. Okay. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Okay. Quran boleh menasahkan Quran. Ayat-ayat dalam Quran boleh menasahkan ayat dalam Quran. Dan naskhus sunnati bil kitabi itu boleh, harus nasakh sunnah dengan Quran, maknanya sunnah dinasahkan dengan Quran, digantikan dengan Quran. Ataupun sunnah dengan sunnah, itu 3, antara Quran ataupun sunnah digantikan dengan Quran, ataupun nasakh antara sunnah dengan sunnah.
Dan ada yang keempat yang tidak disebutkan oleh Imam Haramain ialah uh, iaitu uh, iaitu yang tak disebut oleh Imam Haramain ialah nasakh sunnah dengan Quran. Ataupun yang tak disebutkan oleh Imam Haramain di sini adalah nasakh nasakhkan Al-Quran dengan sunnah. Ya, silap yang tak disebutkan oleh Imam Haramain ialah nasakh Quran dinasahkan dengan sunnah. Jadi kita akan tengok contoh-contohnya ialah yang telah disebutkan tadi, iaitu dalam ayat edah tadi itu, iaitu itu adalah nasakh Quran dengan Quran. Hanya uh, ayat pertama yang mengatakan iddah isteri yang kematian suami ialah setahun, kemudian digantikan dinasahkan dengan iddah 4 bulan 10 hari. Itu nasakh yang berlaku antara Quran dengan Quran. Dan nasakh sunnah dengan sunnah dinasahkan dengan Quran. Contohnya menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis ini adalah ianya sabit dengan sunnah fi'liyah, ianya sabit dengan perbuatan Nabi SAW. Itu daripada sunnah telah digantikan, telah dinasahkan dengan ayat Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hanya di sini sunnah telah dinasahkan dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, adanya daripada Quran menggantikan sunnah, iaitu menghadap ke arah Kaabah. Itu nasakh sunnah. Kemudian wanaskhus sunnati bis sunnah. Kemudian contoh nasakh antara sunnah ni ialah hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Di dalam hadis ni Nabi sebut, kuntu nahaitukum, dulu aku larang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahilah, fazuruha. Hanya dulu ada dari segi dalalah yang kita ambil dari sini lah, dulu kuntu nahaitukum, dulu aku larang kamu, dulu aku larang, tapi sekarang ziarahilah. Berlaku Nabi menjelaskan berlakunya nasakh melalui ucapan Nabi. Itu nasakh yang berlaku antara sunnah dengan sunnah. Dan apa yang tak disebut oleh Imam Haramain adalah nasakh Quran dengan sunnah. Ini kerana apa? Kerana ianya boleh
uh, uh, kenapa Imam Haramain tersebut yang nasah Quran dengan sunnah, kerana ianya diketahui boleh berlaku. Harusnya nasah Quran dengan sunnah ni ialah daripada nasah Quran dengan Quran. Walaupun sebenarnya adalah khilaf, dan jumhur ulama, jumhur usuliyin mengatakan bahawa boleh berlaku nasakh Quran dengan sunnah. Ada khilaf. Okay. Contoh yang di bawah sini ialah ayat Quran yang dinasahkan dengan sunnah ialah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin. Ayat Quran ni menunjukkan bahawa wasiat bagi ibu bapa dan wasiat bagi ibu bapa dan kaum kerabat. Kaum kerabat ni termasuk yang mewarisi ataupun tak mewarisi kalau mengikut ayat pertama ni, mengikut ayat Quran ini. Kemudian datang hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya, la wasiyata liwarithin. Hadis ni telah memberi petunjuk bahawa menunjukkan bahawa ayat wasiat ni dinasahkan. Tapi ada ayat miras ataupun ayat yang menceritakan tentang hukum bagi waris. Hadis ni sebenarnya membatalkan kebarangkalian bahawa ayat wasiat ni berjalan berterusan. Maknanya ayat wasiat ni tidak terus hukum ni, maknanya hukum ni tidak bersama, tidak berjalan hukum dia tu dengan ayat miras yang datang selepas ayat wasiat ni. Maknanya ayat yang ayat waris, adakah ayat waris dengan ayat adakah ayat yang menceritakan tentang hak harta bagi pewaris ni berjalan sekali dengan miras. Adakah harta adakah ayat yang menceritakan tentang hukum menceritakan hukum harta bagi ahli waris berjalan bersama dengan ayat wasiat. Sebab apa? Sebab dalam ayat wasiat ni ada ahli waris, iaitu walidain, ibu dan bapa termasuk dalam ahli orang yang berhak mendapat harta secara wirathah, secara warisan. Seolah-olah hadis ni, hadis la wasiyata liwarith ni mengesahkan bahawa ayat yang kedua tadi tu, ayat miras
telah menasihkan ayat wasiat. Hanya kekallah ayat yang ayat wasiat tu, ayat wasiat tu mengeluarkan ahli waris. Maknanya kaum kerabat yang bukan ahli waris ni boleh berlaku wasiat. Tapi ahli waris, ibu bapa kat sini tak boleh terima wasiat. Boleh terima wasiat. Okay. Itulah yang bentuk nasah yang tak disebutkan, nasah yang keempat, iaitu yang tak disebutkan oleh Imam Haramain, iaitu nasah Quran dengan sunnah. Okey. Assalamualaikum. Okay. Kemudian kata pengarang lagi, wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatir wa la yajuzu naskhul mutawatiri bil ahadi. Okay. Boleh berlaku nasakh antara mutawatir dengan mutawatir, antara ahad dengan ahad, ataupun nasakh ahad dinasahkan dengan mutawatir, dan tapi tidak boleh wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Tidak boleh dinasahkan mutawatir dengan ahad. Ya, maksud di sini mutawatir adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah lafaznya adalah mutawatir. Sunnah ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ini dari segi lafaz. Tetapi yang di manakah berlaku sebenarnya nasakh? Nasakh ini sebenarnya berlaku atas hukum. Hanya walaupun Quran itu secara lafaznya adalah mutawatir, tapi dari segi dalalahnya, dari segi dilalah ataupun dalalah, boleh jadi zanni. Boleh jadi adalah dia dhanniyah. Bila ada Quran yang dalalahnya adalah dhanniyah, maka Quran boleh dinasahkan dengan sunnah yang juga dalalahnya adalah dhanniyah. Yang sama sahabat. Dhanni dengan dhanni boleh berlaku nasakh. Okay, kata syarih, iaitu Syekh kata Imam Al-Mahalli, nak menjelaskan tentang wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir ni. Kerana apa? Kerana ahad itu kebanyakan sunnah itu adalah ahad. Kerana apa tidak boleh dinasahkan mutawatir dengan ahad? Kerana dari segi kekuatan ahad tu lagi
mutawatir lebih kuat berbanding ahad. Kemudian dikatakan warajihu jawazu dzalika li'anna mahall an-naskhi al-hukm wa dilalatu alaihi bil mutawatir wa dhanniyah kal ahad. Okey. Dan dijelaskan di sini bahawa hanya boleh juga berlaku sunnah tu menasahkan Quran ataupun Quran tu dinasahkan dengan sunnah. Boleh berlaku sebab nas mahallun naskhi ni maknanya dekat mana sebenarnya nasah tu berlaku. Nasah sebenarnya berlaku adalah pada hukum. Hanya lafaz tu hanya menunjukkan tapi yang betul-betul perbincangan sebenarnya adalah nasah tu sebenarnya mengangkat hukum. Ya, hukum lah yang kita tengok, maknanya hukum ni didapati daripada dalalah. Dalalah Quran ni boleh jadi zaniyah juga sama dengan dalalah sunnah. Boleh juga berlaku semua. Yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Ya, sunnah yang mutawatir ataupun ahad boleh menasahkan Quran yang mutawatir dari segi lafzi. Sebab kemungkinan dari segi dalalahnya adalah zaniyah juga. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Okay, kita tengok at-ta'arudu bainal adillah. Kita akan sambung dalam siri-siri yang akan datang insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.